Lebih 14,000 notis dikeluarkan sepanjang 2 hari Ops Khas Hari Raya Aidilfitri 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang pengawal keselamatan berdepan 3 tuduhan amang seksual terhadap anak perempuannya antara April tahun lalu hingga bulan lepas. Tertuduh berusia 58 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan, perbuatan itu didakwa dilakukan di 2 alamat berasingan di Jalan Arab Muar dan sekitar tempat letak motosikal kediaman berkenaan. Pendakwaan terhadap bapa kepada 3 anak itu dibuat mengikut Seksyen 16 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes pada 6 Mei. Seorang pemungut barangan terpakai didakwa kerana memberi suapan RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP Jun tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh Lee Swee Huat 55 tahun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu di Taman Damai Jaya, Johor Bahru. Rasuah diberi sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang kepada syarikat Swee Huat Enterprise kerana meletakkan barangan lusuh di tempat awam tanpa kebenaran MBIP. Kes akan disebut semula 5 Mei nanti mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu projek pelaburan perumahan tidak wujud sehingga mangsa kerugian RM580,000 di Mahkamah Session Butterworth. Tertuduh Ahmad Kamal Akbar Ramin didakwa menipu seorang lelaki berkaitan beberapa projek perumahan dan rumah kedai yang tidak wujud 6 tahun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Perniagaan Tasik Gelugor pada 8 September 2018 dan 24 September 2018. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjarakan antara 1 hingga 10 tahun serta sebatan dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM56,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Jun depan. Lebih 14,000 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi tempoh 2 hari pelaksanaan Ops Khas Hari Raya Aidilfitri 2024 di seluruh negara. Pengarah kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata daripada jumlah kenderaan diperiksa, 7,785 atau 30% notis kesalahan dikeluarkan membabitkan motosikal. Bukan warga negara bawa. Menurutnya, operasi yang bermula 1 April lepas akan berakhir 20 April ini. Operasi khas yang kita jalankan termasuk kenderaan motosikal seperti perdana hari ini. Yang keduanya kita akan mengadakan juga operasi khas kenderaan komersial dan teknikal. Dan yang ketiganya kita akan buat operasi khas 9 kesalahan utama, iaitu 9 kesalahan yang merupakan punca kepada kemalangan mautnya yang telah kita kenal pasti, dan juga operasi khas kenderaan barangan, iaitu kita akan menguatkuasakan larangan kenderaan-kenderaan berat 2 hari sebelum dan 2 hari selepas Hari Raya. JPJ juga akan melaksana pemeriksaan di 54 depo dan 28 terminal bas utama sepanjang tempoh itu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan merampas 960,000 batang rokok seludup dengan anggaran cukai lebih RM664,000 dalam serbuan di Kampung Kijang, Kota Baru. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wang Long berkata rokok berkenaan dipercayai diseludup dari negara jiran. Rokok itu berkemungkinan untuk bekalan ketika perayaan Aidilfitri ini. Rokok tersebut dia daripada tengah laut tu. Daripada tengah laut dimasukkan dalam bot kecil.
Okey, dan dihantar ke pesisir pantai, dan kenderaan di pesisir pantai itu sama ada kenderaan lori ke kereta ke akan diangkut untuk dijual di pasaran tempatan di Kelantan sendirilah. Beliau berkata semasa operasi, suspek bertindak melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Menurutnya, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti pemilik dagangan yang dirampas. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kelantan menghantar 136 tahanan pulang ke negara masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur semalam. Pengarahnya Muhammad Faizal Samsudin berkata kesemua tahanan warga asing itu dari depo imigresen Tanah Merah. Penerbangan itu melibatkan beberapa destinasi iaitu Istanbul, Phnom Penh, Yangon, Ho Chi Minh City, Dhaka dan Delhi. Menurut beliau, daripada jumlah terbabit, 119 adalah tahanan lelaki, manakala 13 lagi adalah wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan. Mereka ditahan di bawah pelbagai akta termasuk kesalahan imigresen, Dadah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Seksyen 15-1-A, Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 304-A Kanun Kesiksaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah merakam percakapan Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman dan ia susulan aduan berhubung kandungan video teaser Hari Raya dimuat usahawan kosmetik berkenaan. Klip video raya itu dianggap sebagai kandungan bersifat jelik yang melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588. Ini termasuk Seksyen 233 yang melarang pembuatan dan penghantaran komunikasi yang bersifat jelik, lucah atau sumbang dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Jika sabit kesalahan, individu boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN merampas 6,962 naskah Al-Quran tiada perakuan dan 12,767 bahan Al-Quran telah disita yang dianggarkan bernilai RM2.8 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,082 premis telah diperiksa dalam Ops Mulia di seluruh negara bermula 1 hingga 31 Mac lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof, seramai 164 individu terdiri daripada warga tempatan telah ditahan dalam serbuan tersebut yang dipercayai kerana menyalahi Akta Percetakan Teks Al-Quran APTQ 1986-Pindaan 2023. Dia ialah penjual, nak mengedar, dia nak membungkus, dia nak menjilid. Dia nak menjilid Quran. Yang dia ni tidak ada, macam menjilid ni, dia tak ada pun lesen yang membolehkan dia menjilid. Itu juga satu kesalahan di bawah akta. Jadi pelbagai pihak ni, pelbagai aktiviti, bukan terhadap penjual sahaja. Pelbagai pihak yang terlibat pada kali ini. Tambah beliau, rampasan tersebut membabitkan barangan hiasan, peralatan audio yang mengandungi ayat suci Al-Quran yang dipercayai diimport dari luar negara termasuk China. Keputusan analisis makmal sama ada terdapat kehadiran alga berbahaya pada kupang di perairan Port Dickson Negeri Sembilan dijangka diketahui hari ini. Jabatan Perikanan DOF dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya masih menjalankan analisis makmal terhadap kupang di perairan berkenaan. Jabatan itu sebelum ini telah mengambil langkah awal dengan mengeluarkan larangan sementara bagi menjual dan mengeluarkan kupang ternakan sama ada melalui sistem pagar dan pancang. DOF sentiasa melaksanakan pemantauan keselamatan kerang-kerangan di Malaysia secara berjadual. Pemantauan dilakukan di bawah program sanitasi kerang-kerangan kebangsaan NSSP melibatkan sampel kerang-kerangan ternakan dan liar.
Orang ramai diminta melaporkan kepada Jabatan Perikanan Negeri atau daerah yang berdekatan jika melihat perubahan warna air laut yang mencurigakan. Terdahulu, DOF Negeri Sembilan dilapor mengambil sampel kupang dan air di perairan Port Dickson susulan dakwaan berlaku kes keracunan makanan akibat makanan laut itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengasas kumpulan KK Supermart Datuk Seri Dr. Chai Kikan di Istana Negara. Pada sesi menghadap itu, Dr. Chai memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu stokin tertera kalimah Allah. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar semua pihak supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual khususnya barangan import bagi mengelakkan perkara sama berulang. Sultan Ibrahim turut menegaskan agar tiada lagi pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini termasuk menghasut rakyat. Titah baginda agar perkara seperti ini tidak akan berulang dan semua pihak perlu lebih bertanggungjawab. Sementara itu, polis percaya hanya seorang individu terlibat dalam kejadian membaling bom petrol atau molotov koktail di cawangan KK Mart Sungai Isap Kuantan. Ketika ini, pihak polis telah merakam keterangan 4 individu bagi membantu siasatan berhubung kejadian yang berlaku Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, maklumat itu diperoleh berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa rakaman kamera lita tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Setakat ini kita telah mengambil 4 keterangan daripada individu dan selain daripada itu kita masih lagi mendapatkan untuk menjalankan siasatan lanjut mengenai kes ini. Berdasarkan CCTV di tempat kejadian itu, mengenai CCTV kekhidmat itu kita tak dapat, tapi kita akan cuba untuk mendapatkan daripada tempat-tempat lain yang ada merakamkan kejadian tersebut. Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan berita pemergian pelakon, pengacara dan pelawak veteran negara Jaafar On Awang. Allahyarham meninggal dunia pada 11.30 pagi Rabu. Berita duka itu dikongsikan anak angkatnya Muhammad Hanif Hashim. Allahyarham yang berusia 73 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Allahyarham dimasukkan ke zon kritikal sejak Isnin lalu akibat pendarahan semasa membuang air besar. Kesihatannya dilaporkan merosot sejak tahun lalu termasuk mengalami masalah injap jantung yang mengakibatkan kakinya membengkak sehingga perlu menggunakan kerusi roda sejak 6 bulan lalu. Perdana Menteri mengucapkan takziah kepada keluarga tokoh penghibur tanah air Allahyarham Jaafar On Awang yang meninggal dunia semalam. Datuk Seri Anwar memaklumkan pemergian Jaafar On memberi kesan khususnya kepada mereka yang mengikuti dunia hiburan serta bakat tersendiri Allahyarham dalam bidang lakonan dan muzik. Beliau juga mendoakan Allahyarham diberi pengampunan oleh Yang Maha Esa serta perjalanan terakhir dipermudah. Sementara itu, di pekarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultan Idris Shah Serdang diselubungi pilu apabila jenazah Allahyarham Jaafar On dibawa pulang dengan menaiki van jenazah sekitar pukul 3.15 petang semalam. Allahyarham Jaafar atau nama sebenar Jaafar On Awang, 73 tahun, dibawa ke Masjid Jamek Al-Firdaus Tanjung Gading Muar Johor dan dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran selepas solat tarawih malam tadi. Turut hadir memberi penghormatan terakhir termasuklah Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib dan beberapa rakan artis. Antaranya penyanyi era 1980-an Datin Salwa Abdul Rahman, Dato' Azizul Khamis, Haiza Hanafi, Zack Kul, Azan Mazwan Safwan dan Mazin An-Nisa Siraj. Pemain industri menyifatkan pemergian Allahyarham Jaafar On suatu kehilangan yang cukup besar buat industri seni tanah air. Dia tak banyak bercakap, awak pula yang bertanya dengan dia masak ni. Tapi saya dah agak dah. Orang rasa macam Abang Jaafar memang tak lama
kita tengok dari segi penyakit dia kan. Tapi soal layan aja. Tengok banyak family tu soal layan aja. Orang rasa macam bila soal menyanyi tu orang rasa ini adalah kali terakhir untuk soal dengan dia. Orang dah rasa, dapat rasa. Dan dia pun sudah tak larat. Umur dia dah 73. Dan dia pun dah mengabdikan diri dalam industri, menghiburkan orang dah terlalu lama. Penat dia, sakit kaki dia pun dia tak peduli sebenarnya. Untuk sakit kaki tu biasalah kita dengar kadang untuk sakit tu semua. Tapi bila ada atas pentas, benda tu semua dia lupa sebab memang satu jiwa dia, passion dia. Tapi bila jumpa dengan orang suka dia, benda tu buatkan dia lupa pada semua kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya cakap saya saksi kebaikan dia, saya saksi ilmu yang dia bagi dan juga rezeki yang dia kongsi. Tular kononnya Majlis Tilawah Al-Quran tidak dianjur tahun ini. Tuduhan dibuat menerusi beberapa akaun media sosial. Seakan gerakan tersusun, semua muat naik menggunakan ayat yang hampir serupa. Tak ketinggalan, ada yang cuba beri gambaran kononnya kerajaan lebih gemar program hiburan berbanding Majlis Tilawah Al-Quran. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai direka pihak tertentu bagi mencipta naratif kebencian terhadap kerajaan. Menurut Timbalan Menteri Agama, realitinya langsung tak sama dengan yang didakwa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, program itu kekal dianjur tahun ini. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan akan berlangsung di Pahang pada 23 hingga 28 Mei. Majlis bagi peringkat antarabangsa pula dijadual diadakan pada 5 hingga 12 Oktober. Bagi kaki fitnah yang ada masalah cari maklumat, dilampirkan laman sesawang rasmi majlis berkenaan. Henti sebar fitnah, elak sambung rantaian penyebaran dengan berkongsi berita palsu. Paling penting, jangan pergunakan agama untuk cipta persepsi salah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Semua jemaah menteri diarah turun padang meninjau isu harga dan bekalan barang keperluan di pasaran. Arahan itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Kabinet semalam. Dalam mesyuarat hari ini, perkara yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah supaya menteri-menteri meluangkan lebih banyak masa untuk turun padang melihat sendiri keadaan, termasuk dalam isu berkaitan sama ada harga barang ataupun kuantiti barang-barang yang ada di pasaran. Ini adalah susulan kepada maklum balas yang diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di siri program yang telah beliau hadiri. Dan penekanan ini juga diberi sebelum kita sambut Aidilfitri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Putrajaya. Besut daerah paling panas direkodkan di Terengganu dan setakat semalam suhu paling tinggi direkodkan stesen pencerapan automatik di Felda Tenang Besut iaitu 37.3 tertinggi pernah direkodkan tahun ini. Pengarah Jabatan Meteorologi Met Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria ketika dihubungi berkata, satu lagi stesen yang merekodkan suhu yang melebihi 37 darjah Celsius ialah Felda Belara di Kuala Terengganu. Suhu dijangkakan kekal tinggi sepanjang minggu ini berikutan cuaca kering. Justru orang ramai diingatkan tidak terdedah dengan cahaya matahari secara terus serta minum air secukupnya selepas waktu berbuka. Lama dah panas ni sebelum puasa lagi. Tapi 2-3 hari ni panas pelik ni. Memang tak tahan lah. Kalau balik memang nak kena mandi lalu. Panas memang panas doa. Macam bukan super sebelum ni. Kiranya 2-3 hari ni memang panas-panas. Sampai kalau anak-anak nak pergi main, memang kita tak bagi main lah. Tunggu petang-petang nak buka puasa baru kita bagi dia pergi main lah. Sebab memang panas sangat-sangat. Tak tahu nak yalah mana lagu mana tu. Siapa kau anak pun memang tak bagi tubik sangatlah. Payah juga tu. Bak
tak boleh muka budak tak boleh nak buah ke. Kena duduk dalam rumah ajalah. Kalau tak luar ke takut budak ni jadi ke demam. Bimbang juga. Main panas-panas ni. Kalau kiranya molek lagu tu lah, minta pembenahan awal lah untuk kurang ke panas. Muka panas-panas ni, lah bimbang takut kena penyakit. Syarikat Pengendali Air Johor Randhill SAG diminta lakukan persiapan menangani isu kekurangan bekalan air di beberapa daerah susulan penurunan paras air empangan dan tangki air. Menteri Besar Dato' Un Hafiz Ghazi memaklumkan cuaca panas sepanjang Mac hingga kini mengakibatkan berlakunya situasi itu. Antara langkah diambil adalah inisiatif pengolahan sistem bekalan air Loji Rawatan Air LRA Layang 2 yang akan menyelesaikan masalah bekalan air di sekitar kawasan Kempas, Bukit Indah dan Pandan, Johor Bahru. Randhill SAG juga bersiap siaga untuk operasi persediaan Ops Aidilfitri 2024 bermula hari ini hingga 17 April nanti. Sebanyak 27 lori tangki air dan 294 tangki air statik akan dipasang di beberapa kawasan tumpuan seluruh Johor. Langkah pemilik Formula One Liberty Media dari Amerika Syarikat yang bersetuju membeli MotoGP daripada pemilik asal Dorna bakal melonjakkan aspek pemasaran sukan dua roda terkemuka dunia itu. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif. Itu salah satu faktor yang menariklah takeover Liberty Media ni pada MotoGP. Kita dapat nampak perubahan dari segi Formula One dapat melonjak kepada apa yang kita nampak sekarang di Formula One, dan insya-Allah dengan adanya Liberty Media ni kita berharap marketing strateginya mungkin lebih menariklah di masa yang akan datang. Malaysia turut berpeluang menerima manfaat daripada pengambil alihan itu sekiranya terus menganjurkan perlumbaan berprestij berkenaan. MotoGP sebelum ini melaporkan Liberty Media akan memperoleh kira-kira 86% kepentingan, manakala Dorna yang berpengkalan di Sepanyol mengekalkan pegangan ekuiti 14% dalam perniagaan mereka. Sementara itu, mengulas mengenai penganjuran MotoGP tahun ini, Azhan berkata jualan tiket setakat ini agak memberangsangkan. Pihaknya turut merancang untuk menganjurkan sebuah konsert bagi menghangatkan lagi perlumbaan yang akan berlangsung di litar antarabangsa Petronas Sepang pada 1 hingga 3 November ini. Ia juga bersempena sambutan ulang tahun ke-25 litar keramat itu. InsyaAllah tahun ini kita akan sajikan satu yang kelainan daripada tahun-tahun yang lepas. Mungkin insyaAllah kita akan ada konsert juga tahun ini, tapi kita akan umumkan kemudian siapa artis-artisnya. Beliau memaklumkan perkara berkenaan pada Majlis Iftar Ramadan SIC semalam. Menjelang kejuaraan Superbike Sepanyol ESBK 2024, pelumba muda negara Khabil Irfan Azlan tekad raih keputusan positif pada penampilan sulung kategori Moto4. Pusingan pertama akan berlangsung pada 6 dan 7 April ini di Litar Heres. Menurut Khabil, peluang keemasan ini akan diguna sebaik mungkin bagi meningkatkan kemahiran menunggang dalam perlumbaan Eropah. Pada lepas saya test di Heres, saya yakin dengan motosikal saya dan juga saya suka tim Fernando kerana teammate saya laju, dan juga saya kena belajar lagi lebih sedikit, dan harapan saya insya-Allah saya akan cuba untuk fight di kelompok hadapan untuk menanglah. Pelumba berusia 12 tahun akan mewakili pasukan Sepanyol VHC Frado Racing menggunakan jentera 150cc. Khabil diberi kepercayaan untuk beraksi di Eropah susulan prestasi cemerlang ditampilkan pada saingan siri Mini GP Malaysia. Baik, sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. RTM teman setia anda.